Bab mengantuk dalam sembahyang. Imam Abu Daud dengan isnadnya meriwayatkan daripada Aisyah, isteri Nabi, bahawa Nabi SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu mengantuk dalam sembahyang, maka hendaklah dia tidur sehingga hilang rasa mengantuknya itu. Kerana seseorang daripada kamu apabila bersembahyang dalam keadaan mengantuk, boleh jadi dia mahu beristighfar, yakni memohon keampunan, tetapi sebaliknya yang berlaku ialah ia memaki dirinya sendiri. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu bangun minal lail pada waktu malam ataupun pada sebahagian daripada waktu malam, fasta'jama al-Qur'anu ala lisani, lalu Quran terasa sukar kepada lidahnya, falam yadri ma yaqul, dia tidak pasti lagi ataupun tidak sedar lagi apa yang diucapnya, falyattaji', pada ketika itu hendaklah dia berbaring ataupun tidur. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas, katanya Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, didapatinya ada tali yang diregang di antara dua tiang. Maka Nabi SAW bertanya, tali apa ini? Orang menceritakan, wahai Rasulullah, ini Hamnah ibnati Jahsh binti Jahsh bersembahyang. Apabila dia penat, dia akan bergantung pada tali ini. Rasulullah SAW pun bersabda, hendaklah dia bersembahyang ma'ataqat, selama dia mampu. Apabila penat, hendaklah dia duduk, yakni berhenti. Ziyad berkata, faqala ma hadha, Nabi SAW bertanya pula, ini apa? Qalu, mereka menjawab, ini adalah hak Zainab, tusalli, dia bersembahyang apabila letih ataupun dia penat, amsakat bihi, dia pegang tali ini. Faqala, Nabi SAW pun bersabda, buka tali ini. Faqala, Nabi SAW seterusnya berkata, hendaklah seseorang daripada kamu bersembahyang nasyatahu, pada waktu cergasnya. Apabila dia telah penat ataupun letih, falyaq'ud, maka hendaklah dia duduk, yakni berhenti. Babu man nama an hizbihi, bab orang yang tidur sehingga tertinggal hizbihi, yakni apa yang amalan yang biasa dilakukannya ataupun yang dilakukannya secara tetap. Itu makna hizb. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Wahab bin Abd Al-Qari, dia berkata, saya telah mendengar Umar bin Al-Khattab berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang tidur sehingga tertinggal hizbnya, yakni apa yang selalu dilakukannya ataupun sesuatu daripada hizibnya, faqara'ahu ma baina salatil fajr wa salatil zuhr, kerana itu dia membacanya di antara sembahyang fajar dan sembahyang zuhur, nescaya akan ditulis untuknya seolah-olah dia membacanya pada waktu malam. Ini bab tentang orang yang niat untuk bangun malam tetapi dia tidur terus, yakni tidak bangun. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan
bahawa Aisyah isteri Nabi SAW menceritakan kepada perawi di bawahnya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang pun yang selalu melakukan sembahyang pada waktu malam, tetapi dia tertidur sehingga meninggalkannya, dituliskan untuknya pahala sembahyangnya, dan tidurnya itu merupakan sedekah kepadanya. Yani membawa pahala sedekah kepadanya. Babun ayyul lail afdal. Bab ayyul lail afdal, bahagian waktu malam yang paling afdal, yani untuk beribadat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, Tuhan kita Azza wa Jalla turun pada setiap malam ke langit dunia sehingga tinggal sepertiga akhir malam. Pada ketika itu dia berkata, "May yad'uni", siapakah yang berdoa kepadaku, yakni hendak berdoa kepadaku, fa astajibalah, untuk aku makbulkan doanya. Siapakah yang akan meminta daripadaku, untuk aku berikan kepadanya. Siapakah yang akan memohon keampunan dariku, untuk aku mengampuninya. Ataupun nescaya aku mengampuninya. Semua fa itu fa jawab, nescaya aku mengampuninya. Ini bab mengantuk pada ketika sembahyang. Pada ketika sembahyang mengantuk, nak buat lagu mana? Di sini masih lagi kita duduk bincang tentang sembahyang sunat. Kalau mengantuk ketika sembahyang sunat, ketika sembahyang fardu lebih-lebih lagi lah. Maksudnya begitu, lebih-lebih lagi lah kena ikut hak ni, kena pakai hak ni. Tetapi kalau sembahyang fardu, mengantuk setara mana pun, kalau sampai terlepas waktu, nak habis dah waktu, jangan ditidur, sembahyanglah juga. Cuma itu kesilapan kita lah. Mungkin kerana kita tidur lewat, tak bolehlah buat lagu tu seterusnya. Sebab itulah Nabi SAW ada bersabda, laisa at-tafrid fi an-nawm wa innama at-tafrid fil yaqظah. Kecuaian berlaku bukan pada tidur itu, tetapi kecuaian berlaku pada berjaga. Botak jaga itulah yang jadi tidur tu jadi mengantuk kuat sangat. Dia jadi sampai terlepas semaya tu. Tidur tu tak ada apa. Tidur tu ya ledah. Kalau tidur ni puas, dia akan sedar dengan sendiri, mudah sedar. Laisa at-tafrid fi an-nawm, innama at-tafrid fil yaqظah. Kecuaian tidak berlaku pada tidur, tetapi pada berjaga. Maknanya tak boleh lah kita berjaga sampai terganggu ibadat kita, hak wajib. Kecuali kalau tak boleh benar lah, tak tahu kau satu lah, barulah boleh. Seperti kita sakit perut lah juga, tak boleh nak sembahyang, kena pergi ke bilik air, lagu tu tak apalah, walaupun habis waktu pun, terlepas waktu. Kalau tidak begitu tak boleh. Kalau tidak begitu tak boleh. Kalau waktu masih luas lagi, kita kena tidur, ambil ni lah, langkah ni lah juga, seperti yang tersebut di dalam hadis ni. Dalam sembahyang sunat, sembahyang fardu pun kena buat gitu juga. Kalau mengantuk belajar, waktu masih banyak lagi, tidur dulu. Macam kita sekarang ni senang kan, boleh kau cincang, gerak kita lah, gerak kita sekurang-kurangnya. Lepas dah rasa mengantuk kuat sangat, begitulah cara.
Tetapi yang kita nak bincang di sini ialah berkenaan dengan sembahyang sunat. Sembahyang sunat. Maknanya kalau mengantuk dalam sembahyang, mengantuk ni gapo? Dalam kitab kita ni dia sebut dia raya al-wasan. Mengantuk ni permulaan ataupun muqaddimah kepada tidur. Puncanya ialah kata dia, iaitu angin yang halus, yang sangat halus, datang daripada otak. Dia memberatkan kelopak mata. Jadi berat kelopak mata. Itulah mengantuk. Tapi tak sampai ke jantung, kata dia. Di sini tak sampai ke jantung. Angin zat itu. Angin tu tak sampai ke jantung. Sekat mata. Tu orang panggil mengantuk. Timbullah, jadilah hak mengantuk ni. Tapi kalau sampai ke jantung, tidur jenera. Gitu. Ini yang disebutkan di sini. Keadaan itu berlaku. Sini hadis yang kita baca ni, riwayat daripada Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seseorang itu mengantuk dalam sembahyang dia kenalah tidur. Bukan tidur dalam sembahyang tu. Bila mengantuk dalam sembahyang, tidur dalam sembahyang. Tak, tidak lagu tu. Lepas tu kena berhentilah. Tak juga. Berabi dulu. Lepas tu beri salam lah. Maknanya kita sembahyang sunat kan, dua rakaat. Sebab tu dia lebih sembahyang malam dia 2 rakaat. Takut-takut misalnya mengantuk, mudah kita nak berhenti. Selesainya dekat. Kalau 4 rakaat jauh sikit. Apa lagi kalau baca panjang. Kalau baca panjang, ni kalau kita 2 rakaat saja, kalau mengantuk kita boleh berhenti lah. Berhenti itu bukan makna berhenti tidur selalu. Berhenti itu makna kita cepat sikit. Boleh salah 2 rakaat. Katakanlah mengantuk pada rakaat yang pertama, kita sudahlah 2 rakaat. Rakaat yang pertama baca pendek, rakaat yang kedua pun baca ringkas. Lepas tu boleh salah, tidur pada tu. Itu maksud tidur sini. Bukan tidur tu tidur dalam sembahyang tu. Tak. Sehingga hilang rasa mengantuk. Tidur dah, puas. Bangun pula, sambung pula sembahyang. Boleh lagu tu. Tidak kata sembahyang 12 rakaat kalau kita kata, ataupun 8 rakaat kalau kita kata, kena mesti terus bersambung gitu. Kalau tidak tak jadi. Tak. Boleh walaupun sikit-sikit. Ni 4 dulu. Lepas tu tidur. Lepas tu bangun pula tu 4 pula. Misalnya buat. Tak apa. Tu dah ayat. Sebab apa Nabi SAW kata? Alasan dia tak sibuk terus sembahyang. Sebab seseorang tu kalau dia sembahyang dalam keadaan mengantuk, boleh jadi dia nak beristighfar, tetapi tidak berlaku gitu. Di sebaliknya yang berlaku lagu lain. Dia maki diri dia tu sendiri. Dia sumpah diri dia tu sendiri. Lepas tu hak sumpah tu jadi ke? Hak sumpah tu jadi ke? Boleh jadi. Sebab dalam sembahyang sumpah tu jadilah, boleh jadi. Mungkinlah, tidak mesti juga. Cumanya dosa ke? Tidak dosa, moga dia di luar kawalan dia. Sebab orang terlupa, orang tak khabar kan, kita kata hak berlaku daripada dia tu Allah SWT tidak ambil kira sebagai dosa. Tidak ambil kira sebagai dosa. Tetapi hak boleh berlaku, hak mungkin berlaku, boleh berlaku. Itu sebab dalam kitab kita ni dia kata, bukankah dalam hadis ada sebut rufi'a 'anil ummah al-khata' wan nisyan, mana diangkat daripada umatku kesalahan dia dan nisyan, mana diangkat tidak ditulis. Pen lah kita kata, malaikat tu tak tulis, angkat, tidak tulis sebagai kesalahan dia. Hak dia salah, hak dia terlupa tu tak tulis. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum. Sumpah kamu yang lara, itu Allah Subhanahu wa taala tak kira salah tu. Memanglah kata dia, tidak kira salah tu dari segi tidak berdosa. Tapi kesan dia tu mungkin ada. Kesan dia.
Mungkin ada. Misalnya dia kata Allahumma ghafirli, ighfirli, maknanya ampunilah daku. Boleh jadi dia dah ngatuk sangat. Allahumma ghafirli, jadi ain, ghain tu jadi ain. Allahumma ghafirli, biar berlumuran tanahlah aku. Makna dia gitu. Itu doa tak molek tu. Boleh jadi tubik gitu. Bukan ighfirli, tapi i'firli. Tubik gitu. Dia pilih perkataan yang dekat lah. Yang dekat. Sebab kita nak contoh Melayu pun mana boleh. Melayu mana doa buku Melayu pula dalam bahasa dalam masa semaya tu. Tak ada. Doanya kau Arab. Arab tu makna dia boleh berubah makna tu. Sikit je. Ighfirli makna ampunilah daku. I'firli, lumurilah tanah. Aku ni dengan tanah. Lumur tanah ni sebab kita bahas tanah lah. Biar bahas tanah lah aku. Maknanya itu doa untuk kegagalan kita, untuk kebinasaan kita, bukan untuk kejayaan. Dan untuk kita bertuah dah. Jadi tubik. Jadi dia kata tadi, memanglah tidak berdosa sebab kita tersalah. Kita tak sedar. Tapi tidak berdosa, kita tidak tahu pada waktu sembahyang tu ataupun mana-mana waktu dia ada waktu Allah Subhanahu Wa Taala makbul. Dia terima jadi pada masa tu. Sebut jadi. Dia buat contoh lagu mana? Gini kata dia. Ni dalam kitab ni, syarah ni dia buat contohnya gini. Kita ambil racun. Kita niat nak bunuh diri. Misalnya kita kata, mati dosa. Pasal kita niat, kita tahu ni racun. Dan kita niat dengan sengaja, bukan kita tersalah. Bukan kita tak khabar, kita khabar. Maka mati dosa, bunuh diri dosa besar. Tapi kalau seseorang tu kata dia tidak tahu ini racun. Ramai kan orang berlaku kan, dalam masyarakat kita pun ada kan. Ada yang minum cuka getah, tak khabar. Ada yang minum minyak kayu putih, dia macam air kan, terlalu dahaga tu boleh jadi tak khabar tu minum. Memang tidak niat, tapi tidak niat apa kesan dia tu ada ke tidak? Jadi ke tidak? Walaupun tak ada niat, bila kita minum racun tu jadi ke tidak? Jadi sepatutnya mati sepatutnya. Dari segi mati tu mati sepatutnya, cuma tidak dosa. Kesan dia tu tetap ada. Hak ni pun lagu tu lah juga. Sebab tu kita kena beringat. Dan sebab tu ana selalu kata bukan di sini saja nak sebut ni, sebelum pada ni pun sudah sebut dah. Masalah nama-nama. Sebab itu Nabi SAW penting sangat. Dia ada bab dalam kitab-kitab hadis, tukar nama. Sebab nama tak boleh. Ada nama zani lah, zaniyah lah, macam-macam. Dia nak bunyi Arab. Makna dia gapo? Tak sesuai itu. Lepas dia panggil mak zani lah, macam-macam lah. Mak jadikan. Itu mana kita tak faham tu. Takut-takut panggil tu kena masuk. Doa tujuan bubuh nama tu bukan semata-mata nama nak pengenalan gitu saja supaya orang tidak Islam. Dia sebagai doa juga. Dan kalau doa dia boleh jadi ada kena tu sebab kata racun saat ni lah. Kita tidak niat, kita tidak maksud pun boleh berlaku. Sebab apa? Memang dia ada kesan. Dengan sebab itu kita kata sepatutnya orang-orang politik, pemerintah, dia kena ambil inisiatif. Sebab tu orang politik pun dia kena ngaji juga. Kalau tidak ngaji tak faham pun benda gini, tak ada arah nak buat lah, tak erti nak buat ke apa. Sepatutnya dia kena buat, buka peluang. Seperti mana kita buka kenalan tu daripada hak lama tukar kepada hak baru, boleh kan? Boleh kita tukar hak zahir yang lebih canggih lagi, lebih menjamin lagi keselamatannya, lebih terpelihara daripada ditipu, daripada dipalsukan. Macam-macam cara kita buat, mic up lah, macam-macam. Tetapi tak ada siapa terfikir masalah nama tu, beri peluang biar orang tukar nama. Siapa dia nak tukar nama boleh.
Dan dia kena ada pegawai hak erti bahasa Arab dalam tu. Barulah tahu ni nama dia tak boleh kena royak. Ni. Sepatutnya dia kena ada. Benda lain boleh kita ambil pekerja beri gaji orang. Apa hak ni tak boleh? Benda penting. Seramai mana orang yang nak tukar menyesal dia. Tapi bukan main payah tu. Boleh buat peraturan. Buatlah. Boleh atur semua tu. Kalau benda lain boleh kita tukar, hak ni apa tak boleh tukar? Kita ikut sunnah, bermakna kita ikut sunnah Nabi SAW. Tukar. Sebab daripada tak molek kepada molek, tak ada jadi masalah. Kita boleh tanda lah, dia boleh tanda. Ni orang ni telah tukar nama sekian-sekian, dia boleh buat. Itu urusan pejabat. Boleh sangat kalau nak buat. Cuba buat benda lagu ni. Ada juga jasanya untuk umat ni. Bezalah. Orang kafir pun nak tukar lah, tak apa. Asal rakyat ada kat kenalan, ada apa, boleh nak tukar. Tak sih pun tak apa, ikutlah, beri peluang. Ini salah satu sepatutnya kena ambil langkah-langkah yang seumpama ini. Tapi tak ada siapa dia buat, tak ada siapa dia terfikir. Dia tidak faham hak ni lah, dia tak faham. Doa. Ya Nabi tu ngomong tukar tu berapa ramai dia tukar. Berapa? Sebab ni. Sebab ni. Kita kata tak nyabik, tidak gitu. Tidak gitu. Sebab ni lah. Hak tak kena tu tak salah, tu tidak berdosa. Tapi kesan dia tu ada. Kesan dia tu ada. Dengan sebab tu kita nak minta pun biar pandailah minta tu juga. Aku mana-mana pun dia pergi kepada mengaji lah juga. Pergi kepada mengaji lah. Baru pandai, baru tahu. Nak minta gapo. Sebab itulah dalam hadis ni ada, dalam hadis Muslim dan Abu Daud di tempat yang lain dia sebut. Nabi SAW kata, la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum wala ala amwalikum. Sekat al-hadis. Hak sambung dia hanya la tuwafiqu min Allah sa'atan yus'alu fiha 'ata'an fayastajiba lakum. Tu lafaz hadis. Jangan kamu doa keburukan terhadap diri kamu. Jangan kamu doa keburukan terhadap anak-anak kamu. Jangan kamu doa keburukan terhadap harta benda kamu. Takut-takut kamu kebetulan kena masa yang Allah SWT makbul itu, lalu dimakbulkan apa yang kamu kata tu. Ini riwayat Muslim dan Abu Daud di tempat yang lain. Masa dia sebut sini, siapa dia nak kutuk kau nak doa keburukan untuk diri dia sendiri? Siapa dia? Tak ada orang nak doa keburukan untuk anak dia, untuk harta dia, cari susah-susah tu biar binasa, biar hilang. Lagu tu nak doa? Tak ada orang nak doa lagu tu. Lepas tu ketika mana nak tepat hak Nabi SAW kata ni? Boleh jadi ketika seseorang tu marah. Ketika seseorang tu marah, dia boleh kata, dia tubik. Dia nak marah ke anak dia tu, dia kata macam-macam ke anak. Ketika tu, kalau kena masa tu, masa Allah SWT makbul, maka dia boleh jadi ada kesan. Sepuluh racun tak ni lah. Dia ada kesan. Tetapi dia ada ketika lah. Tu kita tak tahu. Kalau kena tu berat tu. Ada juga orang siapa dia kata untuk diri dia sendiri. Baik mampu lagu ni, dia kata ke diri dia sendiri. Kena ataupun baik macam-macam lah dia kata. Jangan itu bermain. Orang tak kata lagu tu sebab takut kena gitulah masa saja. Takut kena masa saja. Harta benda pun lagu tu juga sebab tu tak leh. Tak leh tu sebab betulan dengan masa. Hak malam ni pun, malam ni kan kita akan jumpa Allah SWT ni bagi perhatian benar kepada orang yang beribadat pada waktu malam. Lebih-lebih lagi di saat akhir, 1/3 akhir malam. Pada ketika tu, saat tu maknanya lebih kita kata dekat sangat. Boleh jadi nak kena. Sebab itulah dia tak sibui saat ni, dalam keadaan mengantuk tu, tak sibui semaya, suruh berhenti tu, takut-takut saat ni. Bila berlaku, maka kena masa makbul. Masa makbul tu kan jadi. Jadi Allah SWT tak tahu ke? Kita tidak nak gitu. Bukan masalah tu. Hukum sebab dan musabab. Dia sudah buat lagu tu dah sepuluh racun. Kita tahu ke kita tak tahu ke bila kena mati. Lagu tu nak mana? Hak ni pun lagu tu juga. Kita kena tahulah benda ni dia ada kesan. Cuma kesan tu kalau racun tu
ketara benar bila-bila pun. Tapi hak ni tidak begitu. Cuma takut-takutlah. Kita tak tahu bila Allah Subhanahu Wa Taala nak kena. Apa yang kena? Kadang-kadang jadi beringatlah. Semula tak ada lah sedar hati tu. Orang kata manggok sangat tu, kecek tu. Kadang-kadang kita tidak tahu. Buah hak kita kata tu jadi kesal kepada anak kita. Kemudian lepas tu kita duduk bobel pula, cakap doa tak jadi. Padahal kita pernah kata. Kita pernah buat sesuatu yang tidak sesuai. Dengan sebab itulah dalam Islam ni ketika orang mengandung kan, dia suruh semaya juga. Kalau nak kira penat tu, nak banding dengan mai kotor, penat. Pada ketika mengandung lagi susah nak bangun pun susah. Sebab apa ya suruh? Sebab masa tu masa sensitif. Kalau doa, kalau gapo pun kena jaga benar. Dan kena ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kekotoran tu tak ada. Dan itulah perlu secara semula jadi Allah Subhanahu Wa Taala buat ni, dia buat gitu dah. Bila tak ada mari kotor, dah mengandung, dia boleh maya tu. Pada dalam keadaan suci sepenuhnya. Bila dalam keadaan suci, dia boleh ingat kepada Allah. Bukan gitu caranya. Ada pun orang-orang kita ni, hak jahil ni nak, hak tak mengaji ni, dia letak gambar pelakon kau apa nak suruh serupa dengan pelakon. Hak tu mana pun ada kesan, biarlah. Kita kata ada kesan. Lepas tu boleh gap dia. Kita kata itulah cara jahil, cara tak mengaji. Kalau hak mengaji, mana pada ketika tu kena ingat benar. Dengan sebab itu orang tua pun kan patah. Dia bukan hak mengandung tu saja. Suami dia kalau katok apa-apa boleh jadi ada kesan. Sebab masa tu sensitif sangat. Tak boleh main-main. Makhluk Allah SWT belaka. Jangan kita duduk bakar gapo-gapo tak tu kalu. Hak boleh dielokkan lagi, jangan. Sebab pada masa tu sensitif. Sebagaimana orang lain nak hidup, nak selamat, kita nak hidup kan, orang lain pun nak selamat juga. Makhluk Allah SWT, dia tidak berdaya. Tiba-tiba kita buat ke dia bro. Allah SWT boleh buat kita. Nak suruh ingat tu. Dia ada kesan belakang tu. Hukum Allah SWT belakang. Sunnatullah. Hak tu kena ingat. Tak apalah. Lepas tu riwayat daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW kata, bila seseorang itu bangun sembahyang pada waktu tengah malam, mana-mana waktulah tengah malam tu, lepas tu terasa berat, susah nak baca Quran. Baca Quran pun tak apa betul dah lah. Tak apa betul. Dia tak tahu dah gapo dia baca tu. Dia kena tidur. Sebab tak adilah juga tidur tu, makna sudah dulu misalnya, lepas pada tu tidur. Tak boleh baca dalam keadaan tidak sedar gitu. Baca hendaklah dalam keadaan sedar. Kalau faham makna lagilah molek. Lagilah boleh faham maksud dia tu. Kalau tidak gitu pun kita dalam keadaan cergas, tidak dalam keadaan lesu. Hak tu hak naknya. Dia suruh berhenti kalau lagu tu. Buktinya di mana? Buktinya baca ayat tu. Situ mudah kita nak tahu kita ni tak berapa itu dah. Tak berapa sedar molek dah. Iaitu pada baca ayat tu. Kalau kita kecek pun sasulah ke lain dah lah. Jadi bila ngantuk sangat tu, itu tanda dah tu. Tanda kita kena berhenti. Lepas tu riwayat daripada Anas, Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba dia dapati ada tali. Misalnya kita kata tali ni tian, 2 tian. Dia regang ke tali tu. Tali tu gitu. Lepas pada tu sembahyang. Bila sembahyang ni apabila penat, dia pegang. Siapa dia? Hamnah binti Jahsh. Hak soal lagi tu pula Zainab. Ada ulama yang mengatakan hak sebut Hamnah itu adalah waham perawi. Hak sebenarnya kebanyakan riwayatnya sebut Zainab. Tetapi tidak perlu kita kata waham perawi di sini, sebab boleh berlaku daripada beberapa orang. Bukan seorang saja boleh melakukan benda yang seumpama ini. Zainab saja. Zainab tu isteri Nabi lah. Zainab binti Jahsh, adik-beradik pada Hamnah tu. Hamnah ni dia isteri kepada Talhah bin Ubaidillah. Ini sahabat, salah seorang sahabat 10 Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah nak ceritanya keadaan sahabat ni
lelaki dan perempuan dia ambil berat sangat. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam royak benda ni molek, dia akan buat tu sampai ke peringkat gitu sekali. Sampai ke peringkat begitu sekali. Yang ni kalau penat, pegang di tali tu. Pegang tali. Tapi Nabi SAW nak ajar kepada kita, dia tak bui lagu tu, tak sah lah lagu tu. Dia suruh buka tali tadi, tak sah dia buat lagu tu lah. Kalau semaya ketika cergas. Bila penat, letih, berhenti. Nabi SAW suruh berhenti. Dia tak bui buat lagu tu. Tetapi pernah nak rayaknya sahabat-sahabat ni begitu setia, dia akan sambut selalu kalau hak Nabi SAW rayak, walaupun sunat benda tu, sampai begitu sekali. Nah, Nabi SAW tidak suka buat gitu. Dalam riwayat yang lain ada sebut Maimunah, isteri Nabi SAW juga ada juga buat lagu tu. Sebab di zaman Nabi, orang perempuan pun dia iktikaf dalam masjid juga. Iktikaf dalam masjid. Zaman kita ni pun boleh juga nak buat. Tidak ada salahnya. Mungkin kena adalah mana keadaan tu terkawal sikit. Sebab zaman Nabi dulu memang buat. Dan dalam keadaan duduk beriktikaf tu macam-macam lah ibadatnya. Ibadat hak Nabi SAW galak sangatnya, iaitu sembahyang. Sembahyang. Itu apabila sembahyang dia akan baca Quran. Dan Quran itu muka duduk tengah-tengah semua kan. Jadi dengan cara baca tu dia akan ingat. Itu caranya nak perhidupkan Quran itu, iaitu dengan sembahyang. Kalau baca saja boleh juga, kelebihan ada. Tapi kalau baca dalam sembahyang, dua kelebihan. Baca Quran lagi, sembahyang lagi. Dan boleh perhidupkan Quran itu, ingatkan Quran itu. Itu faedah dia. Bab man nama an hizbihi. Ini bab orang yang tidur sampai tertinggal hizibnya. Hizib ni boleh jadi dalam bentuk bacaan, boleh jadi dalam bentuk perbuatan. Kalau bacaan, misalnya dalam hadis ni baca Quran, dia baca Quran, mana seseorang tu kita kena buat lagu tu lah sepatutnya. Hak Nabi SAW royak ni kita kena buat lagu tu lah. Sepatutnya hak paling baik sekali nak baca Quran lah, tak boleh pergi dah. Hak lain tu tak boleh pergi. Quran, hak tu nombor satu sekali. Nombor dua selawat, dua tu. Nombor tiga doa-doa hak Nabi SAW ajar, zikir-zikir. Zikir-zikir. Hak selawat tu pun masuk dalam tu dah lah. Masuk dalam tu. Hak lain-lain tu baru kemudian. Ni hak kena utamakan. Kalau kita sudah ada ketetapan lah bagi diri kita, hak moleknya kena ada gitu. Setiap orang masing-masing ada. Hak ni dia mengaji Quran, sehari dia mesti sejuh. Kok mana-mana pun dia mesti baca sehari sejuh. Hak dia bacanya masa mana? Masa ni, masa ni. Katakanlah kalau dia tak ada baca masa tu kerana sesuatu sebab, dia ganti pada masa lain. Itu orang panggil hizib. Yang ni amalan yang ditentukan sebanyak-sebanyak mana, pada waktu mana-mana oleh seseorang untuk diri dia. Itu hizib orang panggil. Molek nak buat lagu tu. Itu kalau kita kata Quran. Kalau hak lain-lain pun gitu juga. Kalau semaya malam misalnya, dia bangun sama tengah malam, molek bangun, jagalah. Katakanlah dia terlepas, boleh buat pada waktu lain. Boleh qada, qada pada waktu lain. Dan Nabi SAW sebut dah sini masa mana? Masa antara selepas sembahyang subuh tu lah, selepas daripada terbit matahari tu sampai ke zuhur. Masa tu lah masa kita nak ganti. Kalau hak malam, kalau kita sudah buat pada masa tu, misalnya kita lega pada masa tu, terlepas pada masa tu, kita buat masa lain, tak apa. Asalkan masa itu tidak dilarang. Masa tu tidak dilarang, kita melakukan ibadat padanya. Misalnya lepas asar kau tak boleh lah nak ganti pada masa tu. Kecuali adalah baru ni kan kita sudah jumpa dah Nabi SAW ada juga buat. Tapi ulama kata itu khusus untuk dia, orang lain tak boleh. Hak tu molek kita pegang hak tu lah. Hak kata tak boleh.
Pakai hak umum dia larang. Lepas sembahyang subuh sampai terbit matahari tak boleh. Kalau sembahyang lah. Kalau nak ngaji Quran tak apa. Kalau ngaji Quran tak apa, masa tu pun kita sepatutnya buat masa lain. Tak ada. Kita buat masa tak apa. Hak sembahyang tak boleh. Kalau sembahyang tak boleh lah. Kena buat juga masa lain. Masanya hak Nabi SAW cadangkan iaitu pada masa ni. Ni antara subuh, mana terbit matahari, syuruk, maknanya dengan sampai kepada zuhur. Situ masa. Luah masa. Jadi kalau sesiapa tinggal, dia kena gantilah. Itu orang panggil hizib. Benda yang kita tentukan untuk kita. Kalau benda lain kita boleh buat, anak-anak kita boleh. Apa? Ni kena minum susu. Minum susu. Setengah-setengah orang ni minum susu segelas. Mesti ke mana-mana dia suruh anak dia tu minum susu. Awak kena makan wahaipo. Pagi sebutir, petang sebutir. Suruh. Apa yang gomo sangat tu? Nak suruh jaga kesihatan dia kan. Dia pun betul juga. Tak makan pun tak mati, tak makan pun. Hidup betul lah. Tak makan cuma tambah zat, tambah vitamin kita kata. Dia buih minyak ikan lah, macam-macam lah. Tak serupa lah orang. Orang ni makan minyak ikan, orang ni makan gula, orang ni makan buah apple, orang ni makan masing-masing lah. Tapi semua tu yang bagus kan, molek. Apa yang kita buat untuk tubuh kita? Kalau untuk tubuh kita boleh jaga gitu mau, untuk rohani kita apa tak boleh? Sepatutnya kita kena buat jugalah. Itu pengajaran. Sepatutnya kita kena buat juga. Sebab rohani kita pun lagu tu juga. Dia tidak hanya sekadar memerlukan hak wajib. Hak wajib tu pun nasi lah. Kalau kita bagi kita kan, kita hak makan nasi ni kan nasi lah. Hak tu wajib lah. Kita tak boleh berhenti sekat wajib tu saja. Kalau boleh hak wajib tu sedap kau. Sedap. Kalau makan dengan ikan kering pun boleh dah. Makan dengan budu pun boleh dah. Nasi tu orang sampai dulu hak susu-susu lagu tu hidup. Tapi kalau makan dengan ayam percik lagi sedap lagi. Kita kata lagi sedap. Hak wajib tu kita makan tu. Ketika makan hak wajib nasi. Lepas tu ketika lain makan gotu ni molek. Rohani kita pun nak gitu juga. Kalau tidak tak segar. Tak sihat boleh. Dengan sebab itu dia kena ada ni amalan ni. Hizib orang panggil. Ikutlah kamu-kamu. Ikutlah. Ikut hak sunnah, hak molek. Hak nombor satu sekali dia sebut sini kau dia. Man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu ma bain. Dia baca. Dia baca. Baca ini menunjukkan baca ke dia. Hak paling baik sekali Quran lah. Mana katakanlah dia tetapkan masa ni, tiba-tiba terlepas. Dia boleh baca pada masa lain. Molek dia tentukan begitu. Ataupun baca di sini maksudnya adalah semaya, sebab kita duduk bincang bab semaya. Dia tinggal semaya tengah malam. Yang mana dalam semaya tu ada baca Al-Quran mesti dah. Dia boleh semaya pada waktu lain. Tetapi hak zahirnya, makna zahirnya iaitu baca. Baca ni hak paling bagusnya iaitu Quran. Tak boleh lawan semua kata begitu. Tak faham pun boleh pahala. Adapun ni mengikut pendapat ulama lah. Adapun zikir-zikir ni mengikut pendapat sesetengah ulama, kalau kita tak faham makna dia, tidak hadir, orang panggil tidak hadir makna dia ketika kita duduk sebut, tak boleh pahala. Tak boleh pahala. Setengah-setengah ulama kata gitu. Tak boleh pahala. Dia kena hadir, kena faham makna dia. Kena faham. Ingat semua makna dia ketika kita sebut, baru boleh. Niat dia nak buat benda molek tu boleh pahala atas baca. Tetapi hak kalau tak faham pun boleh pahala juga dua kali. Ulama kata iaitu Quran dan selawat. Tak faham pun boleh pahala. Bagi orang yang buat pembahagian gitulah. Kalau orang tidak buat pembahagian gitu, tetap mereka mengatakan Quran itu hak paling utama. Tak ada lebih pada hal itu. Tak ada. Kalau dia kata kita tak ingat makna pun boleh pahala juga. Kalau boleh pahala juga, tak boleh pahala setara baca Quran. Tak boleh pahala setara baca Quran. Maknanya lebih Quran. Dengan sebab itu kita kena hidup semua lah Quran. Tak ada boleh lawan Quran. Babun fi man nawal qiyam fanama.
Bab orang yang niat nak bangun, dia tertidur, jadi tak bangun tengah malam, nak buat lagu mana? Hadis ini Imam Abu Daud dengan sanad dia mari, dia kata ambil daripada Sa'id bin Jubair. Dalam sanad tu cuba perhati, daripada satu orang indahu ridan, yang apa nama ni, ridan. Kalau kita kata ridan, makna masdar. Masdar. Jadi masdar dipakai sebagai sifat untuk mubalaghah, untuk memberi makna kuat, untuk memberi kekuatan dalam makna ridan. Satu lagi baca radhi. Kalau radhi itu makna sirah sifat lah, maknanya yang dia senangi. Radhi fa'il, fa'il bermakna al-maf'ul. Itu kalau dari segi bahasa Arab lah. Radhi mana atas wazan fa'il, fa'il bermakna al-maf'ul, yakni radhi dengan makna mardi, orang yang disenangi. Maknanya dia puas hati dengan orang ni. Siapa dia orang yang disenangi ataupun dia puas hati tu? Gitu. Adalah kitab ni adalah, kalau baca dengan masdar, lagu mana ada contoh lain dalam syarah ni dia ada sebut. Siapa dia orang ni? Kebanyakan ulama menyebutkan orang ni rajulin indahu radhi ataupun ridan ini ialah Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai Al-Kufi. Aswad bin Yazid An-Nakhai Al-Kufi, itu maksudnya. Apa lagi ada dalam riwayat Nasai, sanad ini dia sebut tempat rajul indahu radhi ni, siapa dia? Iaitu Al-Aswad bin Yazid. Ni orang ni memang orang yang diterima lah oleh semua ulama. Diterima oleh semua ulama. Kalau kita tidak tahu perawi ni, semata-mata pengarang ataupun seseorang ulama tu dia kata lagu ni, dia kata lagu ni, kita boleh terima adakah hadis dia? Tak boleh. Kecuali kita kena tahu siapa orang tu. Kalau semata-mata dia kata orang ni saya puas hati benar dengan dia, orang ni fiqh, boleh dipercayai, orang yang jujur, orang juru, dia kata lagu, tak boleh mengikut kaedah ilmu hadis. Tak boleh. Tetap dhaif. Kecuali kalau diketahui melalui sanad yang lain, dalam kitab lain jelas macam sini. Rajul indahu radhi ni dalam Nasai dia kata Aswad bin Yazid An-Nakhai. Itu jelas. Itu tak apa, boleh pakai. Ni dia jadi sahih dah lah. Jadi sahih, boleh pakai. Tetapi kalau Imam Malik, dia tak sebut, dia tak kata lagu ni. Kalau dia kata balaghani as-thiqah, balaghani anis thiqah, misalnya dia kata gitu, boleh terima Ustaz. Kalau Imam Malik kata lagu tu lagilah. Kalau dia tak kata lagu tu, dia tak mari sanad penuh, putus sanad dia, mursal, pun kuat lagi. Kuat lagi, dia tak serupa dengan orang lain. Sebab apa? Sebab ulama sudah buat kajian, hak mana-mana dia tinggal, tergantung gitu, sanad tak habis tu, memang cukup sanad dia, bersambung belakang, bersambung belakang. Orang buat kajian tu. Ada orang kata hak tidak bersambung, pak hadis dia, hak tu pun orang faham, sambung juga, bersambung juga. Jadi sebab tu mursalat ataupun orang panggil marasil Imam Malik ni dia tak serupa dengan orang lain. Kalau orang lain memang dhaif, Imam Malik tidak dhaif. Begitu juga kalau balagha Imam Malik, kalau dia kata balaghani anna gini-gini, saya mendapat tahu bahawa gini-gini, dia dapat tahu. Siapa dia yang dia dapat tahu tu cerita sampai Nabi, dia tak ada dengan sampai Nabi. Hak tu pun sahih juga. Kecuali adalah yang ulama pertikai itu, ni dia kata tidak sahih, bukan kerana Imam Malik kata gitu, tak. Bukan kerana Imam Malik kata gitu, hak tepat tu yang dikatakan tidak sahih itu tidak sabit tu, kerana benda lain lah, kerana sudut lain. Tapi kalau dari segi sanad dia tu, orang tidak pertikaian. Sebab tinggi kedudukannya, Muwatta Imam Malik, tinggi kedudukan. Tapi kalau dalam kitab lain, kalau lagu ni semata-mata ayat gini, tidak jadi sahih, tetap dhaif.
Walaupun Abu Daud. Tapi sini jelas sini. Ni tak apa, sanad ni boleh pakai. Sebab apa? Dalam Nasa'i, hak ni juga, cerita ni juga. Perawi ni juga. Tempat hak mubham di sini, tempat yang samar, yang tidak jelas ni, dijelaskan di sana. Maka hilanglah kekeliruan itu. Sebab apa? Kita tidak pasti. Macam di sini Aswad bin Yazid ni, memanglah dia tu anak murid khusus bagi Aisyah. Anak murid istimewa, antara anak murid Aisyah yang istimewa Aswad ini. Tapi kalau kita tak tahu, mana tahu orang ni dah kalau tidak dengan Aisyah, takut dia ambil daripada orang lain. Ada lagi orang lain. Orang ni sendiri ni kita tak tahu lagi. Lepas tu dia tidak ambil secara langsung daripada Aisyah, melalui orang lain pula. Orang lain pula tu siapa dia? Dia ada kemungkinan, banyak kemungkinan. Sebab itu tak boleh pakai. Tapi di sini hak ni boleh pakai. Apa dia ceritanya? Dia kata Nabi SAW bersabda, tak ada satu orang pun, siapa pun, yang dia selalu bersemayam pada waktu malam, lepas tu dia tertidur, dia tak sedar, melainkan akan ditulis untuk dia pahala semaya dia. Pahala semaya ditulis, walaupun dia tidak semaya. Walaupun dia tidak semaya. Hak tadi sebut qada kan, hak ni dia tidak qada, cuma kebiasaan dia. Dia sudah biasa dah, tetap semua dia buat. Tiba-tiba satu malam tu tak terbangun. Lagu mana? Tuhan kira tulis pahala dia. Lepas tu hak tidur dia tu boleh pahala sedekah pun. Pahala sedekah, macam dia bersedekah. Satu maknanya macam dia bersedekah. Satu lagi maknanya Tuhan beri percuma kepada dia. Tidur tu maknanya boleh ke dia lah. Bukan makna dia macam dia beri sedekah, tak boleh pahala beri sedekah, tak. Itu adalah sedekah yang Allah SWT beri ke dia, boleh percuma kepada dia. Hak tidur, tidak kata jadi kurang, tidak. Ini kepada orang yang boleh buat, boleh qada. Dia tidak qada, boleh lagu. Kalau dia qada, boleh lagi lah, maknanya lagi boleh. Ada juga orang yang mengatakan hak ni untuk orang yang sakit. Ini bukan cerita orang sakit ni, tak tepat tu. Bukan cerita orang sakit ni, orang yang tertidur saja. Kalau hak sakit, memang hak tu memang diterima oleh semua. Orang tu biasa dia buat gini, tapi kerana dia sakit, dia tidak boleh buat lagi. Kalau nak kiranya, kalau dia tidak sampai sakit tu, dia nak buat terus. Hak lagu ni dia tak boleh buat, dia boleh pahala. Dia boleh pahala. Serupa dengan dia duk buat sekala, Tuhan beri. Itu kurniaan daripada Allah SWT. Tapi dia kena jadi kebiasaan dia dah. Jadi kebiasaan dia. Dan memang niat dia memang nak buat sungguh, tak ada arah lah. Sebab dia ni uzur, tak boleh nak buat. Maka boleh pahala kalau lagu tu. Ni cerita orang tertidur. Jadi tak ada siapa pun, tak kira lelaki, perempuan, tua, muda, siapa pun, lagu ni lah kiranya. Ni pahala. Jadi kita naknya apa dia dalam hidup ni sebagai orang Islam, selain daripada hak dunia ni, supaya orang lain lah juga keperluan kita. Hak kita naknya ruhani kita sihat. Nak sihat tu lagu mana? Dengan cara melakukan ibadat-ibadat hak Nabi SAW royak ni lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita nak pahala. Sebab pahala itu pitih kita esok akhirat. Pahala adalah pitih akhirat. Tu kita tu. Sebab kalau tak ada pahala, tak ada lah kata esok. Kalau ada pahala, sedap. Sedap kita esok. Babun ayyul lail afdal. Ini bab bahagian waktu malam yang manakah yang paling afdal, yakni untuk kita buat ibadat. Kalau tengah malam, memang lebih dah. Kalau nak pandai pada tengah hari, dia lebih malam. Banyak perkara hak lebih malam ni.
Tapi ada juga ketika hak lebih hari pun ada juga. Tetapi hak malam ni mana? Lailatul Qadar malam. Tuhan turun ke langit dunia malam juga. Lepas kita kata dunia ni tidak sama 1/3 akhir malam. Sini 1/3 akhir malam, sana tengah hari. Kita kata dah. Bagi tempat masing-masing itulah. Bagi tempat masing-masing. Tempat dia masa tu. Lepas tu Tuhan turun sama. Tak sudah cara tu kerja Tuhan. Tu tidak jadi masalah kepada dia. Pada kita baru masalah. Kalau masa yang sama tu lagu mana nak buat kepada dia, tak ada apa. Dan kita akan bincang lah apa maksud turun tu lagu mana. Turun tu lepas turun naik gitu kah? Boleh Tuhan turun lagu tu, moga tak serupa waktu. Lagu mana maksud? Tu kita akan bincang lah. Kok mana-mana pun malam ni dia ada lebih. Dengan sebab itu dari segi Islam kan, dia kira hari dia tu start dengan malam. Hari tu start dengan malam. Awak kira berdasarkan bulan. Kita ni kira berdasarkan Qamariyah kan, tahun Qamariyah. Bulan pun kira berdasarkan bulan. Sebab tu bahasa Melayu kita ni yang pengaruh Arab tu bulan. Bukan matahari. Bulan 1, bulan 2, bukan matahari 1, matahari 2, tak. Bulan. Apa kait dengan bulan? Sebab kita pengaruh Islam. Kita ambil kira bulan. Sebab bulan ni senang nak kira. Jahil lagu mana pun boleh nampak. Ni anak bulan, 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan, semua orang boleh nampak. Dan tidak pecah. Kata tidak pecah, tidak sakit mata nak tengok. Mudah kan? Hak pandang mengira kau, tak pandang mengira kau boleh berlaku. Tapi kalau matahari boleh nak jelek mata tengok, boleh tahu. Ni 1 hari bulan Januari, boleh tahu daripada matahari? Tak boleh tahu. Nak tengok matahari sakit mata. Lepas tu serupa matahari tu serupa lagu tu semua matahari ni. Tapi kalau bulan tidak lagu tu. Tengok itu kelebihannya. Tapi kadang-kadang kita tak tahu kelebihan tu. Duk bangga dengan orang lain. Hak kita padahal bukan main lebih. Ini bukan menghalang kita untuk nak belajar kira-kira ke apa. Suku hak tu. Nak ayatnya mudah, kemudahan. Lembut, tenang tengok bulan tu, sejuk mata. Tengok. Tidak kata jadi sakit. Lepas tu dia beza-beza, tiap-tiap malam tu beza. Di situlah kita boleh tahu bulan berapa, hari bulan berapa kita boleh tahu. Nama pun bahasa kita pun guna kita hari bulan berapa, hari bulan sebut. Dia start mana? Start jatuh matahari. Jatuh matahari masuk maghrib tu. Itu permulaan harinya. Dia start dengan malam dulu, bukan start dengan hari. Kalau nak kira hak ni matahari ni payah kalau nak kira. Sebab sampai ke pukul 12 tu hak tu AM PM 12 padahal tengah hari. Serupa hari lagi, siang lagi tu kalau nak kira. Apa British kat tu? Banyaklah persoalannya. Lepas tu PM dia apa? Tengah malam dah. Tapi PM lagi. Tak serupa, separuhnya tengah hari, separuhnya malam. Nak kira lagu mana? Susah tu. Hak ni dah. Terus apa? Matahari tubik lah. Matahari tubik tu. Tu siang orang panggil. Ni malam. Ni siang pun ada separuhnya cerah, separuhnya malam. Lagu mana? Lagu tu gelap. Malam ada separuhnya cerah, separuhnya gelap. Lagu mana? Payah tu. Kalau nak kira. Tapi oleh kerana benda ni sudah biasa, kita berasa tak ada apa lah, berasa suka. Berasa tak ada apa, berasa molek. Padahal payah sebenarnya. Susah, menyusahkan. Yang betulnya bulan. Hak tu, start dengan hak tu. Maknanya malam ini dia ada kelebihan dia lah. Tapi dalam hak banyak-banyak malam tu, bahagian malam tu hak mana hak paling afdal? Hak mana hak paling afdal? Lepas tu kalau hak paling afdal sepertiga akhir malam, waktu subuh. Dalam kajian perubatan lah ni, hak moden ni macam-macam pula orang jumpa. Yang dulu orang tak jumpa. Bapa yang suruh bangun pada masa tu, bapa yang sembahyang subuh tu disuruh sembahyang subuh pada masa tu. Sebab katanya pada masa tu cuaca, keadaan udara kita tu paling baik Allah SWT bagi. Tetapi kebaikan tu boleh kepada orang yang menghirup udara dalam keadaan sedar pada masa tu. Terutamanya kalau keluar pergi ke masjid kau gapo kau, udara tu dia hirup, waktu paling segar, paling sihat. Tu kelebihan dia. Yang orang dulu tak tahu. Sahabat-sahabat dulu pun tak tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat gitu, dia buat gitu. Tapi hak tu lah
rahsia lah ni, orang dapat tahu. Waktu tu hak paling baik untuk kesihatan kita. Udara dia paling baik untuk kesihatan kita. Selain daripada pada masa tu kan orang tidur belakang tu, tengah nyenyak tidur, kita duduk ingat kepada Allah. Maknanya betul-betul kita ni semua hati lah, semua hati, tidak main-main lah. Kalau main-main tidak lagu tu. Itu yang kedua. Yang ketiganya untuk kita ingat hakikat kita ni nak pergi ke mana, hujung jatuh kita. Suatu hari nanti kita akan berada dalam suasana yang lebih sepi daripada itu, gelap. Kubur mati. Bila mati, nak suruh ingat, insaf ke diri lah. Pada masa tu kalau bangun, dia akan ingat macam-macam lah. Tuhan nak suruh mikir, nak suruh berubah hidup. Itu tujuan sebenarnya. Hikmat dia banyak, hikmat dia. Lepas pada tu, kalau tengok dari segi ketenteraan pula, mengikut Maulana Ubaidullah Sindi, dia kata dari sudut ketenteraan pun ada faedah dia. Apa faedahnya? Iaitu orang Islam ni setiap waktu, orang ni bangun pada tengah malam, orang ni pada masa ni, orang ni pada masa ni, setiap waktu dalam setiap kapal tu ada orang yang berjaga. Mana tidak kebingungan lah sekiranya gapo-gapo berlaku, dia memang sedar. Kalau tidak tu tengah nyenyak belakang tidur ni dah, orang mari serang, orang mari gapo kau tak khabar. Ini secara tidak langsung bermakna nak suruh orang Islam ni berjaga, jaga keselamatan dia, masyarakat dia, sekeliling dia jaga. Dia dalam keadaan sedar. Sebab orang dalam keadaan sedar ni tak serupa kalau aksiden, kita naik kereta, naik bas apa-apa dalam keadaan sedar dengan dalam keadaan tidur, tak serupa. Kesan dia tu pun tak serupa. Berat hak dalam keadaan tak khabar lagi kalau kena. Hak dalam keadaan khabar ni sebab dia boleh elok muka dia. Kalau dah dia boleh lah. Tapi kalau tak khabar habis ikut. Lembek pula dah tu. Ni dia boleh juga kerah. Buat kerah kalau kita kata mengelak kau boleh. Itu bezanya. Begitu juga dengan tengah malam. Maksudnya sebenarnya nak latih orang Islam ni biar jaga tengah malam. Sebab apa? Musuh kalau dia mari orang nak serang dari segi ketenteraan, masa tu juga. Masa tu tengah orang duduk lena, kuat benar tu. Orang nak curi pun masa tu juga. Nak curi pun. Jadi kalau ada bangun semua orang ni, ada mana cuba payah orang nak menguasai kita. Payah. Itu antara hikmah dia lah. Riwayat daripada Abi Hurairah, kata dia, Nabi SAW bersabda, Tuhan kita turun pada setiap malam ke langit dunia ketika tinggal 1/3 akhir malam. Tuhan pun kata, siapa nak berdoa kepadaku, niscaya aku akan makbulkan doanya. Itu man syarat, fa jawab. Kalau gini maka gini. Jawapan Tuhan ni dia mesti betul. Dia tidak main-main, tidak kecek gitu-gitu ya dak. Bila syarat, kalau lagu ni ada, lagu ni mesti ada. Ni. Itu dari segi syarat dan jawab itu. Siapa yang nak berdoa kepada aku, niscaya aku akan makbulkan doanya. Dan begitulah seterusnya. Siapa yang nak minta dengan aku gapo-gapo, niscaya kalau dia minta, niscaya aku akan bagi. Siapa yang nak beristighfar, memohonkan keampunan daripadaku, niscaya aku ampunkan dosanya. Jadi semua dalam bentuk niscaya ataupun supaya. Kalau dia buat gitu, apa? Royak sebab supaya aku terima, supaya aku ampunkan, dan begitulah. Ya lain. Di sini ada beberapa perkara. Yang pertamanya, secara tidak langsung je dalam Islam ni, dia royak tentang alam, tentang gapo ni. Sebenarnya dia nak royak gapo dia? Kebesaran Allah. Sama-sama pun gitu. Kewujudan Allah, kekuasaannya, dan sebagainya. Sifat-sifat dia tu nak beri nyata. Kalau dia cerita tentang langit, maknanya langit ni ada langit dunia. Ada orang panggil langit dunia. Langit yang paling dekat dengan dunia.
menunjukkan langit tu ada banyak. Itu dia royak sistem alam tu. Tetapi dia tidak royak supaya ahli ilmu falak kau gapo kau, dia tidak royak lagi tu. Cuma dia royak secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Daripada situ kita tahulah bahawa ada langit dunia, ada langit hak tidak dunia. Langit dunia ni makna hak paling dekat dengan dunia. Dan kita kata langit dunia, langit tu lagu mana? Setengah-setengah orang kata langit tu tak ada satu, kosong gitu. Tidak begitu. Lepas tu dia kata tu ya ada bulan, ada bintang, ada hak tu bawah lagi tu. Bawah langit dunia lagi. Bukan atas langit. Ada pun orang kata bulan duduk pada langit yang pertama, matahari duduk pada langit yang keempat. Itu pendapat dia orang zaman dulu. Tak ada alasan langsung. Orang yang duduk cerita Isra' Mi'raj ke apa tu banyaklah sebut benda-benda gitu. Padahal tak ada dek pun dalam hadis lagu tu. Itulah akibatnya. Kalau tidak mengaji hadis duduk pakar kursi, pegang kursi. Padahal tidak dek. Patut bila mari kajian baru pula dia muskil. Lagu mana? Dah kalau duduk atas lagi pada langit dan digambarkan dalam cerita Isra' Mi'raj tu tebalnya langit begini, macam mana nak nampak cahaya dia tu sampai kita situ apa dada. Ini menunjukkan semua tu duduk bawah belakang, tak ada kena-mengena dengan langit. Langit tu atas lagi. Langit tu atas lagi. Kalau tidak, dalam hak cerita Isra' Mi'raj tu juga dia sebut buka, dia sebut minta izin, naik ke langit pertama, naik ke langit yang kedua, ketiga. Apa makna? Kalau tak ada apa satu. Tak apalah. Tiap-tiap malam pada separuh 1/3 akhir malam dia pun kata, baiklah, mungkin ada orang kata kadang-kadang kita doa tu tak boleh juga tu. Kita kena ingat beberapa konsep tentang perkara ni. Doa ni tidak semestinya bila kita doa tu makna boleh selalu. Supaya boleh selalu. Ada kalanya dia boleh selalu. Supaya betul-betul hak kita minta. Ada kalanya dia beri dalam bentuk lain. Dalam bentuk benda lain. Benda juga, tapi benda lain dia beri kepada kita. Ada kalanya benda juga, benda tu juga, tapi dia beri tidak selalu kemudian. Ada kalanya benda tu juga dia tidak beri kita, dia beri ke anak kita, dia beri ke cucu kita. Ada kalanya dia tidak beri dalam bentuk benda kita minta, benda juga, benda lain. Dia beri kita selalu, tapi kita tak perasan, kita tak sedar. Dia beri kita benda lain. Kita minta pitih rezeki, dia beri kesihatan. Misalnya itu benda lain tu. Dia beri kesihatan kepada kita. Kita berasa tak ada kena-mengena. Padahal kalau ada pitih banyak, habis juga kalau tak sihat. Habis pitih berubah sana sini, habis. Nak agak dia. Kalau lagu tu buat cetek kita tu, kadang-kadang kita kata kita tak dapat. Padahal hak kita dapat tu habis itu lebih besar lagi artinya. Kita tak sedar tu. Hak dia beri, hak dia nak beri tu kita tak tahulah. Kalau dia tak sebui, boleh jadi berlaku kemalangan kepada kita. Kerana hak dia beri, dia tak layak kita. Sepatutnya nak berlaku dah kemalangan, jadi terlepas kita. Hak tu hak dia beri, kita tak nampak berapa banyak dalam hidup kita ni hak lagu. Ada kalanya tidak dalam bentuk tu, dalam bentuk benda, dalam bentuk dunia, tapi dalam bentuk pahala dia akhirat saya sebut. Dalam bentuk pahala dia simpan tu untuk kita di akhirat besok. Kenapa dia buat begini? Bila Tuhan kata siapa-siapa minta dengan aku makbul, dia mesti makbul. Tak boleh kita kata Tuhan tak terima. Tak boleh. Dia mesti terima. Kalau cukup syarat lah. Kalau cukup syarat, dia mesti terima. Cuma cara penerimaan dia tu kita tak sapa. Kita kena ingat Tuhan terima. Cuma ada hikmat dia apa dia tidak beri kepada kita. Sebab apa? Kalau kita minta tu ada kalanya boleh membahayakan kita. Kalau siapa-siapa tu dia tahulah nak sangat, yang gila sangat tu, nak kau kereta misalnya kita kata minta doa pun nak kau kereta, kau tunggu ni pun kereta. Kalau dah dia tahu kereta tu lah yang bawa dia mati, nak kau akhir sekali mu akan accident teruk benar. Kalau dia tahu lagu nak
Tak ada orang nak. Tu benda je. Sebab tu kita kata mitok tu biar munasabah, biar molek. Serah Tuhan apa yang baik untuk kita. Nak cara Nabi ajar lagu tu. Hak mana bagi kamu baik untuk aku, hak itulah bui. Ikutlah. Dia maha tahu. Kamu maha tahu, aku tak tahu. Builah apa yang baik untuk aku, dunia akhirat. Sepatutnya gitu. Ni minta kereta misalnya, boleh jadi kalau dia bui, tidak semestinya ada kebaikan lagi. Kalau dia tak bui hak tu, dia bui hak lain, tak apa. Sepatutnya kita duduk situ. Kalau duduk situ senang, barulah tidak jadi apa dia melampaui had, melampaui batas, tepuh kok se. Tepuh kok se. Ni kadang-kadang nak benda tu sanggup bomo sehir orang tu, bunuh orang tu, kadang nak orang perempuan. Sampai gila orang perempuan tu kita buat. Kita tak tahu lagi. Kalau boleh kita pun lagu mana. Setara tu jadi. Tak tahu lagi padahalnya. Tu tak kena. Siapa kita nak itu, siapa kita langgar hukum, tak ada guna lagu tu. Langgar hukum, tak tahu tak cara dah halal ke haram, asal boleh kita boleh benda tu. Padahal benda tu kita nak tu setara mana kan jaminannya kebaikan untuk kita. Kalau kita duduk sini seperti tadi, dia akan selamat. Tak ada lah terlajak sangat tu, dia ada khabar ke diri lah. Dia khabar ke diri. Begitulah juga orang lain-lain ni. Orang lain-lain begitulah. Tak apalah. Hak kita nak tengoknya di sini kalau dalam kitab kita ni muka surat 73 pengarang dia ambil daripada qala al-qari, qala Ibnu Hajar kata ay yanzilu amruhu wa rahmatuhu aw malaikatuhu. Tuhan turun ke langit dunia tu, maksudnya turun ke dia? Perintahnya turun, rahmatnya turun, atau malaikat-malaikatnya turun. Ini adalah takwilan Imam Malik dan lain-lain. Itu dia kata. Lepas tu kita kata takwil tu, takwil boleh kalau betul ada sokongan. Dia kata wa yadullu lahu al-hadithus sahih, yang menunjukkan benar, tepat ataupun tidak salah takwilan ni ialah hadis yang sahih, iaitu Allah Azza wa Jalla yumhilu, menangguhkan, hatta yamdhiya syatrul lail, sehingga berlalu separuh daripada waktu malam. Kemudian Allah SWT ya'muru munadiyan, Allah SWT perintahkan yang berseru supaya berseru dengan mengatakan hal min da'in fayustajabalah, hingga ke akhir hadis. Berdasarkan hadis ini, mana Tuhan suruh orang lain, suruh orang lain itu malaikat lah kita kata sini. Malaikat, adakah siapa-siapa orang yang nak berdoa supaya dimakbulkan doa? Jadi thumma ya'muru munadiyan, Allah suruh. Itu maksudnya di sini. Itu takwilan yang pertama. Takwilan yang kedua, ini juga dikatakan pendapat Imam Malik juga. Ini digunakan ala sabilil isti'arah, digunakan sebagai isti'arah. Maknanya Allah SWT memberi perhatian, iqbal ala da'i, memberi kepada perhatian, memberi perhatian kepada orang yang berdoa. Memberi perhatian kalau kita apa makna beri perhatian ni? Sebab kita kata minta pihak yang berkenaan memberi perhatian dalam perkara ni. Bukan nak suruh dia tengok dalam perkara tu, dak. Memberi perhatian tu ambil tahu. Bila dia ambil tahu, dia akan bertindak lah. Yang mesti berlakunya apabila ambil perhatian, iaitu tindakan tu akan ada. Ini bila kita pakai ala sabilil isti'arah, maksud dianya lazim dia. Lazim bagi turun tu kepada dia. Lazim bagi perhatian tu kepada dia. Yang mesti ada. Bila ada perhatian itu, iaitu tindakan. Tindakan. Tindakan tu kepada dia. Terima tu lah. Kalau doa tu terima. Wal lutf wal rahmah wa qabul al ma'dzirah. Tak apalah tu. Qala an-Nawawi dalam syarah Muslim, fi hadzal hadis wa shibhihi, hadis ni dan hadis hak lagu ni
hadis-hadis sifat dan ayat-ayat sifat ni ada dua mazhab, dua aliran ahli sunnah wal jamaah yang masyhur, kata dia. Mazhab jumhur salaf dan ba'dul mutakallimin, setengah-setengah ahli ilmu kalam, iaitu kita kena beriman dengan hakikatnya yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan zahir yang kita maklum itu di kalangan kita itu tidak dimaksudkan. Mana kalau kita turun ni pada atas ke bawah turun, tingkat atas ke bawah tu turun. Orang tak panggil turun daripada bawah ke atas. Turun ni daripada atas ke bawah. Kita tak boleh faham lagu tu supaya kita faham di kalangan kita. Turun Tuhan, iaitu turun yang layak dengan dia. Gitu. Itu tidak dimaksudkan supaya kita faham, supaya kita duduk kecek, tidak lagu tu. Wala natakallamu fi ta'wiliha, kita tak say takwil. Kata dia. Di samping kita beriktikad bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Suci daripada segala sifat-sifat makhluk. Dia kata turun lah. Turun yang layak dengannya. Ini mengikut mazhab salaf. Yang kedua, mazhab aktsaril mutakallimin, kebanyakan ahli-ahli ilmu kalam dan sekumpulan ahli salaf. Ini juga ada diriwayatkan daripada Malik dan Al-Auza'i, iaitu kita kena takwil hak lagu ni. Takwil dengan takwilan yang sesuai dengannya. Kalau mengikut pendapat Diamond ni, hadis yang kita duduk baca ni perlu ditakwil dengan dua takwilan yang disebutkan tadi. Dua takwilan, sama ada hak tu ataupun hak ni. Sama ada hak tu ataupun hak ni. Inilah juga wa bi kalami Syekh Ar-Rabbani Abi Ishaq Asy-Syirazi wa Imam Al-Haramain wal Ghazali wa ghairihim min a'immatina wa yu'lamu, diketahui daripada pendapat Diamond ni kalau kita perhati bahawa dua aliran ini muttafiqan, bersepakat tentang kena alihkan daripada makna zahir dia. Makna zahir turun supaya kita faham manusia turun biasa dia. Kena halih juga ke mana-mana pun daripada makna zahir dia. Hak salaf ke hak khalaf ke, dia tetap halih daripada makna hak zahir yang maklum di kalangan kita. Seperti hak zahir, datang, rupa, berbagai, kaki, tapak kaki, tangan, wajah, marah, rahmat, istiwa alal arsh, dan keberadaannya di langit dan sebagainya, itu kena takwilan mengikut cara tadi, dua tadi. Yang mana zahirnya, kalau kita pakai zahirnya, dia akan memberi makna Tuhan ni mempunyai sifat-sifat yang mustahil ada pada dia, tidak mungkin ada pada dia, iaitu sifat-sifat makhluk. Kalau kita pakai juga mengikut zahir dia tu, yang maklum di kalangan kita. Yang mana kalau kita terima hak zahir lagu tu, boleh jadi kufur dengan ijma' ulama. Boleh jadi kufur. Yang ni sehingga kita kata turun, supaya turun, kita turun lah ke mana? Turun kita gini lah. Kalau lagu tu boleh rusak lah. Sebab tu yang kena takwil. Dia kata turun lah ke mana? Supaya kita turun lah. Misalnya kita kata gitu. Kita kata wajah lah ke mana? Muka. Supaya muka kita lah kita kata. Kalau kata begitu, itu rusak lah kalau lagu tu. Tak boleh. Dia kena pergi dua cara tadi. Dengan sebab itulah semua khalaf dan salaf terpaksa kena memalingkan lafaz ini, alih lafaz ini daripada maknanya yang zahir, yang dipahami oleh kita biasa. Mereka berikhtilaf, adakah nak palingkan daripada makna zahir itu dengan beriktikad Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat yang layak dengan kebesaran dan keagungannya, tanpa kita menakwilkan dengan sesuatu yang lain. Ini adalah mazhab kebanyakan ahli salaf. Bermakna di situ ada takwil juga, tapi takwil ijmali, orang panggil takwil borong, bukan takwil secara terperinci. Bila kita kata turun tu maksudnya bukan turun supaya makhluk. Tu takwil lah tu. Takwil lah tu sikit. Takwil dia pakai dengan makna takwil gitu. Turun yang layak dengan dia.
kita tak boleh kecek pasal turun. Tentu turun seperti makhluk tak. Tapi dah dia kata turun, kita kata turun. Tapi turun tu sebab makhluk kah? Hak kita faham kalau turun lagu mana? Tak. Takwil lah tu orang panggil. Tapi takwil ijmali dia panggil. Ataupun dengan takwilan yang lain. Inilah mazhab kebanyakan ahli khalaf, iaitu takwil tafsili dia panggil, takwil tafsili. Mereka tidak bermaksud dengan takwil ini untuk menyalahi pendapat salaf as-salih, ma'adzallah, tidak. Jangan kita anggap orang kemudian ni dia takwil gitu tu dengan maksud nak lawan orang dulu. Tidak gitu, ma'adzallah, daripada kita nak sangka begitu terhadap ulama-ulama ni. Yang jadi mendorong mereka tu takwil tu kerana keperluan di zaman mereka masing-masing. Kerana ramainya puak-puak Mujassimah, Jahmiyah dan lain-lain puak-puak yang sesat ni. Dan mereka ini menguasai masyarakat. Dengan sebab itulah ulama-ulama kemudian ni khalaf dia takwil ni dengan maksud nak tolak pendapat demoni ni. Dan untuk membatalkan pahaman mereka. Inilah yang disebutkan oleh Syekh Mulla Aliul Qari di dalam kitab dia Mirqa Syarah Mishkat. Dia takwil. Gitu. Maknanya kedua-dua ni betul. Kedua-dua ni ahli sunnah. Dengan sebab itu kita tak boleh bala. Jangan kata orang kemudian ni dia langgar hak dulu. Tak boleh. Tidak lagu tu. Mulla Ali Al-Qari menafikan dah. Tidak sama sekali. Bahkan sesuai dengan zaman dia. Kalau dia tidak kecek lagu tu orang akan jadi panjang lah. Timbul fitnah. Pada pandangan mereka lah. Dengan sebab itulah dalam kitab Jawharut Tauhid kan dia ada sebut wa kullu nafsin awhamat tashbiha awilhu aw fawid warum tanziha. Jadi dia ada ayat dua aliran ni. Wa kullu nafsin, setiap nas Quran ke hadis, awhamat tashbiha, yang boleh menimbulkan kekeliruan Tuhan serupa dengan makhluk. Awilhu, kamu takwilkannya, ataupun fawid, kamu tafwidkannya, serahkannya. Warum tanziha, tapi dengan niat serah tu serah lah kawan, dengan niat Tuhan Maha Suci daripada menyerupai makhluk. Kalau dia kata turun kita pakai, tidak takwil, kita serah ke dia makna dia. Tetapi turun tu tidak serupa dengan makhluk. Dua-dua ni dia sebut aliran Ahlus Sunnah. Kemudian bab waqti qiyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-lail sekali. Wallahu